Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid sekalian. Pada hari ini cikgu akan menerangkan tentang format baharu Bahasa Melayu SPM tahun 2021 di bawah KSSM. Daripada buku format peperiksaan yang dibekalkan kepada pihak sekolah mulai tahun 2021, Bahasa Melayu kod 1103 akan berubah formatnya. Dalam format pentafsiran bagi tahun SPM 2021 dibagikan kepada 4 kertas. Yang pertama, 1103/1 Bahasa Melayu kertas 1 kemahiran menulis. Yang kedua, 1103/2 Bahasa Melayu kertas 2 kemahiran membaca. Yang ketiga, 1103/3 Bahasa Melayu kemahiran bertutur. Dan yang terakhir yang keempat, 1103/4 Bahasa Melayu kertas 4 kemahiran mendengar. Jadi keempat-empat kertas ini akan murid-murid lalui untuk menduduki SPM pada tahun 2021. Jadi pada hari ini khusus cikgu akan terangkan tentang format kertas 1103/1 bahagian A sahaja. Untuk makluman murid-murid, di bahagian ini diberikan 9 perkara yang perlu diingat untuk kita ingat bersama-sama, iaitu yang pertama berkaitan dengan jenis instrumen. Jenis instrumen bentuknya adalah ujian bertulis. Yang kedua, jenis item. Bentuknya ialah subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Yang ketiga, bilangan soalan. Satu soalan berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan dan jawab satu soalan panjangnya ialah antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Yang keempat, jumlah markah. Bahagian A menawarkan 30 markah pada calon. Dan yang kelima, konstruk. Kemahiran menulis ini memerlukan pengetahuan murid untuk mengaplikasi, menganalisis, menilai dan akhirnya mencipta. Yang keenam, tempoh ujian. Bahagian A diberikan masa peruntukan masa iaitu sebanyak 30 minit sahaja. Yang ketujuh, cakupan konteks mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran. Yang ke-8, aras kesukaran. Bentuknya adalah rendah 5, sederhana 3 dan tinggi 2. Dan yang terakhir ialah kaedah perskoran dalam bentuk holistik. Seterusnya cikgu akan menerangkan tentang contoh item bahagian A yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam buku contoh format baru SPM 2021 diberikan 4 contoh untuk bahagian A ini. Cikgu akan terangkan secara sepintas lalu keempat-empatnya dan kemudian cikgu akan kupas untuk contoh yang pertama. Kita lihat dahulu contoh yang pertama. Cikgu bacakan soalan yang diberikan. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Untuk contoh satu ini diberi 3 bahan rangsangan. Yang pertama berkaitan dengan sajak, yang kedua petikan, yang ketiga gambar. Panjang huraian hendaklah 150 hingga 200 patah perkataan. Suka diingatkan di sini murid-murid, murid tidak dibenarkan untuk menulis lebih daripada 200 patah perkataan. Contoh yang kedua pula yang diberikan dalam buku format baru ini. Cikgu bacakan soalan contoh yang kedua. Gambar dan maklumat di bawah menunjukkan masalah kutipan sampah yang dihadapi penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Sebagai seorang penduduk yang prihatin, tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang
masalah sampah yang sering tidak dikutip, dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Panjangnya surat anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Juga diberi 3 gambar. Cikgu akan bacakan contoh yang ketiga. Contoh ketiga yang diberikan ialah berkaitan dengan iklan. Iklan-iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan satu resume diri. Satu resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Panjangnya resume anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Dan contoh keempat yang diberikan ialah berkaitan dengan email. Diberikan 2 email dalam contoh keempat ini. Soalannya, baca kedua-dua email di bawah dengan teliti. Anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Tulis email anda itu selengkapnya. Panjang email anda hendaklah 150 hingga 200 patah perkataan juga. Jadi, cikgu akan kupas berkaitan dengan contoh satu. Kalau kita lihat dalam contoh satu yang diberikan 3 bahan rangsangan. Pertama saja, yang kedua satu petikan yang ringkas, dan yang ketiga gambar. Soalannya ialah maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Di sini murid-murid lihat telah diberi tema tentang amalan membaca. Uraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Suka cikgu ingatkan lagi, jumlah perkataan ditekankan bagi bahagian A ini iaitu antara 150 hingga 200 patah perkataan. Di sini cikgu berikan panduan atau teknik bagaimana nak menjawab kertas bahagian A ini. Ada di antara soalannya daripada 4 contoh yang kita lihat tadi, ada di antaranya ada kata kunci, ada yang tidak ada. Jadi di sinilah kemahiran anak-anak diperlukan untuk menganalisis bahan yang diberikan. Yang pertama, murid-murid perlu membaca dan menganalisis keseluruh bahan. Kalau diberi 3 bahan, bacalah 3 bahan dan analisis bahan tersebut. Semua bahan wajib disentuh. Bermakna jika 3 bahan rangsangan diberi, ketiga-tiganya perlu disentuh dalam huraian nanti. Ataupun menggunakan salah satu. Dan mesti satu. Sekurang-kurangnya satu. Sepatutnya menggunakan kesemualah. Tapi kalau tidak boleh anak-anak masuk lain daripada yang itu, iaitu tak mensentuh satu pun tidak boleh. Okey? Jadi kalau kita lihat rangsangan yang diberikan, mungkin 1, mungkin 2 dan mungkin 3. Dan yang dalam contoh yang diberikan dia lebih daripada 1. Dan yang ketiga, anak-anak murid boleh menggunakan idea tambahan sendiri setelah bahan rangsangan yang diberikan digunakan dahulu. Jika murid-murid menganalisis ketiga-tiga bahan yang diberikan dalam contoh satu itu, dan kalau kita lihat dalam contoh yang kedua dalam petikan itu ada disebut semua pihak haruslah. Di situ merupakan satu clue atau satu panduan untuk anak-anak merumus bahawa boleh ditulis dalam huraian itu berkaitan dengan usaha-usaha untuk memupuk amalan membaca. Dan jika lihat kepada gambar pula, gambar yang diberikan dengan gambar seorang lelaki sedang membaca dikelilingi oleh buku-buku, di situ kita boleh rumuskan itu adalah jenis-jenis bahan bacaan yang dibaca oleh masyarakat di Malaysia ini. Jadi diingatkan atau dinasihatkan kepada murid-murid agar memilih satu fokus sahaja, menjadi satu fokus utama, dan jangan menulis lebih daripada satu fokus ataupun terlalu banyak fokus. Contohnya dalam ketiga-tiga bahan yang dibekalkan dalam contoh yang pertama itu, iaitu berkaitan dengan tema membaca, dinyatakan yang pertama ialah usaha-usaha untuk memupuk amalan membaca. Di bahan yang kedua, yang bahan pertama adalah kepentingan
amalan membaca, dan bahan yang ketiga diberikan jenis-jenis bahan bacaan bagi masyarakat Malaysia. Jadi ketiga-tiga perkara ini boleh diuraikan dalam perenggan anak-anak nanti, anak-anak murid nanti. Dan seterusnya cikgu suka ingin mengingatkan pada murid-murid bahawa isi yang nak ditulis dalam huraian ini adalah tidak terhad, dan lebih elok rasanya huraian ini ditulis dalam bentuk perenggan, iaitu perenggan yang pertama perenggan pengenalan, yang kedua pengenalan isi, dan ketiga perenggan penutup, agar huraian ini, karangan ini akan lebih kemas, sebab penandaannya adalah secara impression. Tetapi suka juga diingatkan bahawa permanganan itu tidak menjejaskan pemarkahan yang akan diberi kepada hasil karangan murid-murid nanti. Cikgu ambil contoh di sini bagi bahan rangsangan yang pertama, iaitu dalam bentuk sajak. Cikgu akan bacakan sajak tersebut. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lantaran ilmu, dasar penuh mutiara berharga. Dasarnya penuh mutiara berharga. Anak muda pulang ke desa, ibu nak dayah lama menanti. Warga membaca tak jemu masa, kutub kanah tempat teman sejati. Ini bukan saja anak-anak, ini pantun. Maaf ya, pantun. Jadi daripada pantun tadi, pantun yang diberikan dua rangkap di situ, dengan 4 baris setiap rangkap, dapat kita rumuskan idea tersebut daripada bahan rangsangan itu, ialah dalam bentuk huraiannya, amalan membaca sangat penting untuk meluaskan ilmu. Oleh itu, setiap masyarakat perlu meluangkan masa ke perpustakaan kerana ilmu itu ibarat mutiara di dasar lautan. Ilmu itu ibarat mutiara berharga di dasar lautan. Seterusnya cikgu akan menerangkan bagaimana murid-murid boleh menggunakan idea daripada bahan rangsangan yang diberikan. Kita lihat bahan rangsangan yang kedua, itu dalam bentuk petikan. Cikgu bacakan. Semua murid, semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri kita sendiri. Daripada bahan ini, kita boleh buat huraian. Kita mulakan dengan penanda wacana sebab dia perenggan yang kedua. Sehubungan dengan itu, setiap individu harus memupuk amalan membaca dalam diri sendiri dengan mengubah sikap. Dan kita lihat bahan rangsangan yang ketiga yang dibekalkan. Contoh penggunaan bahan rangsangan ini ialah di dalam gambar yang diberikan, kita mempunyai maklumat berkaitan dengan jenis-jenis bahan bacaan yang dibaca oleh rakyat Malaysia. Daripada gambar ini, kita boleh bina huraian yang kita gunakan data yang ada dalam gambar tersebut. Cikgu bacakan sebagai contohnya ialah amalan membaca sangat penting untuk meluaskan ilmu. Oleh itu, kita perlu meluangkan masa ke perpustakaan kerana ilmu ibarat mutiara berharga di dasar lautan. Sehubungan dengan itu, kita wajar memupuk amalan membaca dalam diri dengan mengubah sikap. Kita perlu mengisi masa lapang dengan membaca majalah seperti majalah Dewan Siswa atau surat khabar untuk pengetahuan, untuk mengetahui isu semasa. Jelas daripada tadi, cikgu dapat rumuskan dan anak-anak lihat bahawa idea boleh diambil secara terperinci atau tidak terperinci. Murid-murid boleh memberikan tafsiran berdasarkan bahan yang diberikan. Yang penting, jangan lari terus atau terpesong daripada bahan yang dibekalkan. Di sini cikgu ingin bacakan contoh karangan lengkap daripada bahan rangsangan yang diberikan dalam contoh 1, iaitu 3 bahan yang telah diberikan tadi dengan tema amalan membaca. Untuk pendahuluan,
Amalan membaca merupakan budaya yang mulia. Namun begitu, masyarakat Malaysia masih kurang gemar membaca kerana kesibukan mengajar kemewahan duniawi. Oleh itu, amalan mulia ini wajar dipupuk kerana mempunyai faedah yang banyak. Di perenggan pendahuluan ini, kita ada 26 patah perkataan. Untuk perenggan yang kedua, antara manfaat membaca termasuklah meluaskan ilmu pengetahuan. Oleh itu, kita perlu meluangkan masa ke perpustakaan kerana ilmu ibarat mutiara berharga di dasar lautan. Sehubungan dengan itu, kita wajar memupuk amalan membaca dalam diri dengan mengubah sikap. Kita perlu mengisi masa lapang dengan membaca majalah seperti majalah Dewan Siswa untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengetahuan am dan juga bahasa Melayu. Untuk perenggan 2, kita ada 76 patah perkataan. Bagi perenggan yang ketiga, selain itu, amalan membaca dapat meluaskan kosakata. Kerana banyak perkataan baru yang boleh dipelajari dengan merujuk kamus Dewan. Hal ini sudah tentulah dapat membantu para pelajar mematangkan penulisan karangan dengan penggunaan kosakata yang luas. Oleh itu, ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak untuk membaca buku-buku ilmiah agar tidak ketadusan perkataan atau ungkapan yang menarik semasa menulis karangan. Kita ada 131 patah perkataan. Dan perenggan seterusnya, di samping itu, amalan membaca melahirkan masyarakat yang peka terhadap isu semasa. Sebagai contoh, surat khabar dalam talian boleh diakses secara percuma agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan di dalam dan di luar negara. Maklumat seperti bilangan kes terkini COVID-19 dapat diketahui dengan pantas. Kita mempunyai di sini dalam perenggan ini jumlah perkataannya adalah 171 patah perkataan. Dan untuk perenggan penutup, kesimpulannya, setiap ahli masyarakat harus menjadikan buku sebagai teman setia setiap masa. Hal ini demikian kerana bangsa membaca, bangsa percaya. Jadi keseluruhan petikan yang telah kita dapat hasilkan, karangan yang telah kita hasilkan hingga 5 perenggan ini berjumlah 195 patah perkataan. Seterusnya murid-murid sekalian, cikgu akan membawa murid-murid menjelajah buku teks KSSM tingkatan 4 Bahasa Melayu, khusus untuk kita melihat bagaimana kita boleh menggunakan buku teks ini dalam memenuhi format baru bahagian A karangan Bahasa Melayu. Cikgu telah ambil beberapa contoh di sini. Contohnya di halaman 39, kita boleh melihat berkaitan dengan maklumat kebolehperasaran graduan IPT tempatan. Seterusnya pada muka surat 42 berkaitan dengan bilik darjah yang anda gemari. Di halaman 45 berkaitan dengan tanaman roselle. Di halaman 78 dan 79 maklumatnya berkaitan dengan pelancongan. Juga di halaman 84 berkaitan lagi pelancongan tapi dengan tema yang berbeza. Dan di halaman 96 berkaitan dengan ekspedisi. Di halaman 127 berkaitan dengan budi bahasa budaya kita. Di halaman 134 hingga 135 berkaitan dengan penggunaan bahasa di media sosial. Di halaman 140 pula berkaitan belilah barangan buatan Malaysia. Halaman 157 berkaitan dengan kepentingan cukai kepada negara. Halaman 160 hingga 161 berkaitan dengan seni jalanan, mural dan grafiti. Dan contoh terakhir yang cikgu masukkan ialah di halaman 228 berkaitan dengan manfaat teknologi maklumat dan komunikasi kepada murid. Suka cikgu ingatkan sekali lagi anak murid saya yang saya kasihi bahawa kita akan menggunakan sepenuhnya buku teks yang telah dibekalkan kepada anak murid, sebab di sinilah
Dalam buku teks ini terlalu banyak bahan yang boleh kita gunakan untuk kita menganalisis dan kita menghasilkan karangan A, format A untuk bahasa Melayu SPM format baru 2021. Jadi pada kesempatan ini juga cikgu mengambil satu contoh bahan daripada buku teks terus, iaitu cikgu ambil di halaman 120 hingga 121 di dalam tema amalan hidup bermasyarakat, tema 9 amalan hidup bermasyarakat dengan tajuk kejiranan alaf baru. Di sini dibekalkan maklumat berkaitan dengan gambar dalam aktiviti-aktiviti di kejiranan dan juga diberikan ungkapan-ungkapan menarik di halaman 120 hingga 121 ini. Suka diingatkan kembali dalam teknik kita menjawab bahawa bahan rangsangan diberikan ada kalanya mempunyai kata kunci, ada kalanya tidak dinyatakan. Jadi murid-murid perlu membaca dan menganalisis keseluruhan bahan. Analisis, membaca dan menganalisis itu kemahiran yang penting yang perlu dikuasai oleh murid-murid sekalian. Jadi bahan-bahan yang telah diberikan perlu disentuh sekurang-kurangnya satu. Sebab bahan yang diberikan, bahan rangsangan yang diberikan selalunya mesti lebih daripada 1, 2 atau 3 atau 4. Dan idea lain barulah boleh dimasukkan, ditambah setelah bahan rangsangan atau idea diberikan di dalam bahan rangsangan itu kita murid-murid gunakan. Okey. Seterusnya, kalau kita lihat di sini dalam bahan rangsangan diberikan di halaman 120 dan 121 yang cikgu pilih ini lebih kepada gambar. Dengan tajuk kejiranan alaf baru. Alaf baru dalam zaman ini, zaman moden ini. Daripada gambar-gambar ini boleh kita buat analisis dan kita rumuskan bahawa boleh dikeluarkan di situ kita nak ceritakan tentang apa. Itu kalau kita lihat adalah aktiviti kejiranan. Dan yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah untuk mengeratkan hubungan kejiranan pada alaf baru ini. Dan disertakan juga ungkapan menarik yang diminta untuk kita gunakan dalam murid-murid gunakan dalam huraian nanti. Dan cikgu ambil contoh sini. Kalau kita lihat di halaman yang pertama itu berkaitan dengan sambutan perayaan. Daripada gambar itu boleh kita huraikan. Kalau kita lihat di situ ada gambar sekumpulan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum sedang berjamu selera. Okey. Kalau kita lihat sini boleh kita hasilkan satu huraian dalam perenggan ini. Contohnya amalan sambutan perayaan dalam kalangan jiran tetangga akan mengeratkan hubungan kejiranan dalam masyarakat pada alaf baru ini. Semasa menghadiri sambutan perayaan tersebut, para tetamu yang terdiri daripada jiran tetangga akan beramah mesra antara satu sama lain. Sebagai contoh, jiran berbangsa Cina, India, Iban, Kadazan akan merayakan sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan jiran Melayu dan begitu juga sebaliknya. Jadi untuk contoh ini cikgu telah sediakan satu huraian lengkap, karangan lengkap untuk dijadikan contoh kepada anak-anak murid. Bagaimana mungkin contoh ini boleh membantu anak murid untuk menghasilkan karangan bila kita melihat, kita belajar dalam buku teks nanti. Jadi cikgu akan bacakan contoh yang lengkap. Dimulakan dengan perenggan pendahuluan, iaitu cikgu mulakan dengan perkataan jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita, iaitu di sebelah, di hadapan dan juga di belakang rumah kita. Jika kita tinggal dalam satu taman atau sebuah kampung yang sama, mereka dikenali sebagai jiran tetangga kita. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengeratkan hubungan kejiranan pada zaman moden ini. Di sini cikgu bina pendahuluan 50 patah perkataan. Seterusnya untuk perenggan yang kedua, cikgu ambil isi dalam gambar yang ada dalam bahan yang diberikan, iaitu aktiviti kejiranan yang dilaksanakan oleh penduduk taman perumahan mampu mengeratkan hubungan kejiranan pada alaf ini. Tanaman seperti cili, kobis, kucai, gesum, pengaga serta banyak lagi bukan saja mengindahkan lanskap perumahan itu,
malah mewujudkan kebun milik bersama dalam komuniti petani moden. Aktiviti yang dijalankan secara bersama seperti serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Dah 100 patah perkataan murid. Untuk peringkat yang ketiga, bagi karangan lengkap yang sebagai contoh yang telah cikgu sediakan, cikgu bacakan peringkat ketiga. Di samping itu, aktiviti larian amal yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk juga antara langkah untuk mengumpul dana bagi disumbangkan kepada ahli kejiranan yang memerlukan kerana jiran umpama keluarga. Ahli kejiranan sebagai peserta akan dapat mengenali lebih rapat jiran tetangga. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa hidup berjiran membawa bahagia. Dan peringkat keempat iaitu peringkat kesimpulan. Kesimpulannya, melalui pelbagai aktiviti sosial yang dijalankan dalam kalangan ahli kejiranan mampu menggerakkan semangat kejiranan pada alaf ini. Oleh itu, dalam setiap masa, setiap ahli masyarakat mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara yang kita cintai ini sentiasa aman, harmoni dan sejahtera. Baik murid-murid, ingin cikgu rumuskan bahawa cikgu telah terangkan tadi bagaimana format untuk karangan bahagian E. Dan cikgu telah terangkan apakah langkah-langkah yang perlu atau boleh murid-murid lakukan agar dapat menghasilkan satu penulisan yang baik. Dan perlu diingatkan, untuk bahagian ini murid-murid perlu menggunakan bahan rangsangan yang dibekalkan, dan yang paling penting jumlah perkataan tidak boleh melebihi 150 hingga 200 patah perkataan. Sekian saja daripada cikgu. Semoga kita akan berjumpa di video bagi tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada cikgu.